Nak hasilkan burger ayam yang mempunyai kualiti hayat yang tinggi tapi tak nak guna antioksidan sintetik. Antioksidan sintetik apa tu? Hari ini saya Nur Rashida binti Muhammad Tahir A171755 akan membentangkan hasil kajian yang dilakukan oleh saudari Nur Nabila binti Abdul Ghani mengenai antioksidan semula jadi yang digunakan dalam kajian ini, iaitu kesan penambahan ekstrak daun senduduk ungu Melasthoma melibitricum L sebagai ingredient berfungsi pada kualiti hayat simpanan burger ayam. Ayam merupakan sumber protein daging yang paling banyak dimakan di dunia dan ianya mendapat permintaan yang tinggi disebabkan oleh kos pengeluaran yang rendah dan dagingnya yang murah. Tetapi daging ayam mempunyai asid lemak tepu dan tidak tepu. Kandungan asid lemak tak tepu dan pemprosesan daging ayam membawa kepada pengoksidaan lipid yang menjejaskan kualiti hayat daging ayam. Pengoksidaan lipid boleh menyebabkan ketengikan yang mengeluarkan bau dan rasa yang tidak enak. Pengoksidaan lipid boleh diperlahankan atau dihalang dengan penambahan ejen antioksidan dalam produk makanan yang berasaskan daging seperti burger ayam. Penggunaan antioksidan sintetik seperti BHA, BHT dan asid askorbik yang digunakan secara meluas kerana keberkesanannya serta harga yang murah berbanding dengan antioksidan semula jadi. Walau bagaimanapun, di atas faktor kesihatan, keselamatan dan ketoksikan antioksidan sintetik, antioksidan semula jadi yang berasaskan tumbuhan yang mengandungi polifenol dan mempunyai aktiviti antioksidan boleh digunakan secara ingredient berfungsi di dalam produk makanan berasaskan daging bagi mengurangkan pengoksidaan lipid dan memanjangkan jangka hayat kualiti sesuatu produk. Sebagai contoh seperti daun senduduk ungu. Daun senduduk ungu yang diberi nama saintifik iaitu Melasthoma melibitricum L mengandungi kandungan fenolik seperti quercetin dan camphophyrol dan ianya juga dikenali sebagai tumbuhan yang mengandungi fenolik yang tinggi berbanding dengan tumbuhan yang lain dan ianya juga dapat menyumbang kepada aktiviti antioksidan semula jadi. Dalam kajian ini terdapat dua permasalahan yang berlaku iaitu pengoksidaan lipid yang berpunca daripada asid lemak tak tepu dalam membran subselular daging yang diproses merupakan punca utama kemerosotan dan memendekkan jangka hayat simpanan pada burger ayam tersebut. Yang kedua adalah pengoksidaan lipid dalam daging ayam menyebabkan tindak balas asid lemak tak tepu bertindak balas dengan oksigen yang membawa kepada degradasi lipid. Terdapat dua objektif dalam kajian ini iaitu menentukan kandungan fenolik iaitu TPC dan aktiviti antioksidan kuasa penurunan ferrit iaitu FRAP dan memerangkap radikal bebas iaitu DPPH ekstrak daun senduduk ungu. Yang kedua adalah menentukan kesan penambahan ekstrak daun senduduk ungu pada kualiti hayat simpanan burger ayam yang dibungkus menggunakan teknik pembungkusan aerobik dan disimpan pada suhu 4 darjah Celsius. Bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah ekstrak daun senduduk ungu, bahan mentah burger ayam dan bahan kimia yang digunakan untuk melarut bagi pengekstrakan daun senduduk ungu. Kaedah kajian yang digunakan dalam pengekstrakan dan pengeringan daun senduduk ungu menggunakan teknik pengeringan. Terdapat dua jenis teknik pengeringan yang digunakan dalam kaedah ini iaitu pengeringan ketuhar dan pengeringan sejuk beku. Manakala terdapat beberapa analisis yang digunakan dalam kajian ini iaitu ujian kuasa penurunan ferrit iaitu FRAP, ujian menentukan kandungan fenolik iaitu TPC
Dan terakhir sekali adalah ujian pemerangkapan radikal bebas iaitu DPPH. Pada hasil kajian dan perbincangan yang telah didapati daripada kajian ini, nilai kandungan pada TPC dan FRAP pada pengeringan ketuhar telah menunjukkan nilai yang lebih tinggi berbanding dengan pengeringan sejuk beku. Sebagai contoh, pada nilai kandungan TPC pada pengeringan ketuhar, ianya telah mendapat jumlah seperti 861 mg GAE per gram, lebih tinggi berbanding dengan pengeringan sejuk beku iaitu 444.2 mg GAE per G. Pada jumlah nilai kandungan FRAP pula, pengeringan ketuhar telah mendapat jumlah yang lebih tinggi iaitu 485.9 dalam mg TAAC per gram berbanding dengan pengeringan sejuk beku yang telah mendapat jumlah yang sedikit iaitu 374.3 mg TAAC per G. Menurut Hussein pada 2010, hal ini berkemungkinan kehadiran metabolit dalam ekstrak adalah berbeza dan ianya bergantung kepada kestabilan terma metabolit tersebut. Ekstrak yang mempunyai jumlah kandungan fenolik yang sedikit mungkin disebabkan oleh pengikatan sebatian fenolik dengan komponen lain seperti protein. Menurut Sagrin dan Chong 2013, hal ini menyebabkan struktur kimia berubah berpunca daripada kaedah pengeringan. Menurut Neo, Matanjun dan Lee pada 2016 melaporkan bahawa sampel yang dikeringkan dengan menggunakan ketuhar mempunyai kuasa penurunan ferit yang tinggi berbanding sampel yang dikeringkan dengan menggunakan pengeringan sejuk beku. Hal ini kerana mereka menyatakan bahawa aktiviti penurunan ferit dikaitkan dengan kandungan fenolik sampel. Kandungan fenolik yang terdapat dalam ekstrak Melastoma melibitricum L menyebabkan penurunan kompleks ferrum 3+ kepada ferrum 2+. Nilai kandungan IC50 di PPH pada pengeringan sejuk beku telah mendapat nilai yang sedikit iaitu 162.5 mikrogram per ml berbanding dengan pengeringan ketuhar iaitu sebanyak 424.5 mikrogram per ml. Dalam kajian ini juga telah menggunakan dua jenis kawalan positif piawai daripada antioksidan sintetik iaitu BHA dan asid askorbik. Kedua-dua antioksidan tersebut telah mendapat jumlah yang sama tetapi ianya sedikit berbanding dengan pengeringan ketuhar dan pengeringan sejuk beku iaitu sebanyak 16.39 mikrogram per ml. Dalam kajian ini, sampel yang dikeringkan secara sejuk beku dapat memelihara kompaun bioaktif yang berfungsi dalam memerangkap radikal bebas. Dapatan kajian ini selari dengan hasil kajian oleh Erna pada 2018 yang melaporkan sampel ekstrak daun Melastoma melibitricum L yang dikeringkan menggunakan teknik pengeringan sejuk beku mempunyai nilai IC50 yang rendah berbanding dengan pengeringan ketuhar. Menurut Mudau dan Ngezimana 2014 telah menyatakan bahawa kebanyakan sampel kajian yang dijalankan bagi aktiviti antioksidan seperti DPPH menggunakan kaedah pengeringan sejuk beku boleh memerangkap radikal bebas secara lebih efisien berbanding dengan pengeringan ketuhar. Secara kesimpulannya, daun sendudu ungu atau Melastoma melibitricum L dapat meningkatkan kestabilan lipid dalam makanan berotot yang dimasak dan jumlah kandungan TPC dan FRAP pada pengeringan ketuhar adalah lebih bagus berbanding dengan pengeringan sejuk beku. Manakala
pada jumlah kandungan IC50 di PPH pada pengeringan sejebeku adalah lebih baik dan rendah berbanding dengan pengeringan ketuhar. Ekstrak daun sendu ungu ini berjaya menurunkan tahap pengoksidaan lipid pada burger ayam dengan menggunakan teknik pembungkusan aerobik dan disimpan pada suhu 4 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, kedua-dua ekstrak pengeringan ketuhar dan pengeringan sejebeku telah berjaya mengurangkan kadar pengoksidaan lipid kepada kadar yang lebih rendah sepanjang tempoh penyimpanan. Secara tuntasnya, daun Melastoma mellibetrichum L boleh digunakan sebagai ingredien berfungsi untuk menggantikan antioksidan sintetik bagi meningkatkan kestabilan lipid dalam makanan berotot yang dimasak seperti burger ayam.